Salam bahagia bersama saya Syirkawi Jirim dan ini ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang saya kira penting sebenarnya telah pun kami sediakan. Dan kalau saudara masih ingat, semalam pun kita bercakap tentang topik ini iaitu berkaitan dengan air. Dan hari ini dalam Darah Muda juga mungkin anda telah pun mengikuti kita bercakap tentang alam sekitar. Dan kebetulan sekali hari ini juga kita masih lagi menyentuh tentang air dengan topik melestarikan sumber air demi kesejahteraan pengguna. Dan tetamu yang akan bersama saya bukan di studio tetapi melalui kemudahan Skype ialah yang berhormat Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Cik Syirkawi. Terima kasih menjemput saya. Ya, itulah, tapi kecewa sedikit Datuk Seri tak dapat bersama saya di studio kerana terpaksa melalui proses kuarantin di rumah selama 14 hari. Ini dah berapa hari ni Datuk Seri? Ini hari keempat hari ini Cik Syirkawi. Itu dia. Gelang pink. Saya ada 10 hari lagi. Alhamdulillah. Tapi dari segi kesihatan memang negatif sebenarnya ya. Ya, negatif kepada ujian tersebut lah. Alhamdulillah. Baik, kita nak bercakap tentang isu melestarikan sumber air demi kesejahteraan pengguna. Semalam pun mungkin Datuk Seri tahu bahawa kami juga menyentuh tentang isu air ini bersama dengan orang kuat SPAN dan juga pakar kualiti air yang datang ke studio bersama dengan saya, iaitu orang kuat daripada SPAN, dan kita juga hubungi Dr. Zaki Zainuddin, iaitu pakar kualiti air dan permodelan kualiti air. Jadi kita nak sambung hari ini mendapatkan pandangan ikhlas daripada Datuk Seri sendirilah. Bila kita bercakap tentang peranan yang dimainkan oleh KASA, ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada KASA sendirilah, terutamanya bila kita bercakap tentang pengurusan air di Malaysia ini. Jadi siapa sebenarnya ataupun pihak mana, agensi mana sebenarnya Datuk Seri yang betul-betul bertanggungjawab dalam memastikan sumber air di negara kita ini diuruskan dengan baik, Datuk Seri? Terima kasih Cik Syirkawi. Sejak KASA ditubuhkan pada bulan Mac 2020, kita telah menggabung jalin antara dua sektor penting, iaitu sektor alam sekitar dan sektor pengurusan air. Betul. Jadi perkara yang nak kita bincangkan, kalau sebelum ini kita membincangkan tentang air, kita tidak ada sektor alam sekitar, iaitu Jabatan Alam Sekitar. Jabatan yang berkaitan dengan kualiti alam sekitar, meteorologi dan sebagainya. Tapi menerusi satu kementerian baru yang kita panggil Kementerian Alam Sekitar dan Air ini, kita dapat berada di bawah satu bumbung. Isu alam sekitar yang paling besar di Malaysia pada hemat saya ialah berkaitan dengan pengurusan air. Sebab itulah yang amat berhormat Perdana Menteri telah melihat perkara ini satu yang perlu dilaksanakan segera, iaitu mencari penyelesaian tentang perkhidmatan air menggunakan pendekatan menggabung jalin antara dua sektor utama ini. Dan saya fikir ini kali pertama kita berada dalam satu kementerian untuk sama-sama menyelesaikan masalah air. Okey, bila kita bercakap tentang sumber air, ini pun menarik jugalah Datuk Seri. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Tetapi sumber air yang kita gunakan selama ini, dari mana datangnya sebenarnya, Datuk Seri? Sumber air di Malaysia 95% daripada sumber air permukaan, iaitu sungai ataupun yang kita tampung menerusi empangan ataupun takungan air pinggiran sungai. 95%. Selebihnya ialah air bawah tanah, kurang daripada 5%. Dan kita juga masih merancang untuk membolehkan air hujan ditakung sama ada skala kecil atau skala besar. Dan kita mesti ingat, saya membaca ayat Quran dalam surah Al-Furqan beberapa hari yang lalu, air yang diturunkan daripada langit itu air yang sangat bersih. Itu dalam Al-Quran ya. Jadi saya fikir apabila saya kembali melihat perkara yang berlaku di sini, kita telah melepaskan peluang tidak menadah air hujan secukupnya untuk digunakan dalam pelbagai konteks. Jadi itu yang penting. Tapi untuk masa yang akan datang, kita akan menambah air yang kita panggil sebagai reclaimed water ataupun air tebus guna. Air yang telah kita gunakan dan menerusi kegiatan harian di industri dan sebagainya, yang telah pun kita rawat, dan sekarang ni kita hanya
lepaskan ke dalam sungai kembali atau ke laut. Dan ini adalah satu kesempatan besar kerana air tersebut telah berada dalam pipe. Kita tak payah lagi nak sedut air daripada mana-mana yang telah kita bersihkan, dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Contohnya tujuan untuk kegunaan industri. Itu yang sangat penting. Okey, bila Datuk Seri sebut tentang air yang akan diproses nanti, apa yang disebut sebagai tebus guna, berkemungkinan tak Datuk kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh negara Singapura, misalnya mereka menggunakan air yang telah pun digunakan, mungkin ialah daripada sos-sos yang tertentu, dan mereka akhirnya dapat mengeluarkan air yang cukup bersih dan boleh diminum dan sebagainya. Apakah kita juga menuju ke arah itu sebenarnya, Datuk Seri? Sebenarnya telah pun kita laksanakan di peringkat industri. Banyak industri sekarang ini menggunakan air tebus guna yang dirawat semula dan digunakan semula. Sebab tujuan mereka menggunakan air tersebut sebahagiannya untuk proses penyejukan ataupun untuk pembersihan. Dan ini boleh menggunakan air yang kita sebut sebagai air bukan untuk tujuan minuman, non-potable water. Ya, jadi saya fikir ini peluang yang sangat baik. Kalau kita boleh buat perkara ini, perancangan kementerian sehingga tahun 2030 nanti kita menggunakan sehingga 1,500 MLD air yang ditebus guna. 1,500 MLD ni Encik Syarkawi lebih besar daripada loji Semenyih yang ditutup baru ni, 2 kali lebih besar daripada itu. Okey, bila kalau kita boleh gunakan untuk tujuan industri itu cukup baik. Alhamdulillah. Okey, bila Datuk Seri sebut tentang loji Semenyih, ialah kita tahu pencemaran yang telah pun berlaku di loji rawatan air Sungai Semenyih dan juga di LRA Bukit Tampoi. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk Seri apa yang berlaku sebenarnya, Datuk Seri. Okey, pada pukul 4.30 petang hari Ahad yang lalu saya mendapat dimaklumkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara bahawa berlaku pencemaran sungai di Sungai Semenyih sehingga muka saut terpaksa ditutup. Banyak pihak cukup pencemaran bau. Soalnya bukan pencemaran bau, pencemaran sungai. Air, bau itu sebagai indikator, ya. Jadi banyak kadang ada pihak media yang melaporkan pencemaran bau. Bau ini sangat subjektif. Ada orang mengatakan bahawa durian itu sangat sangat busuk baunya. Betul. Tetapi ada juga orang yang sangat suka bau durian. Jadi bau ini sangat subjektif. Apa yang saya sebutkan ialah pencemaran yang berlaku ialah pencemaran sungai, air sungai. Jadi kita telah selepas maghrib pada hari berkenaan, saya dan ramai petugas-petugas SPAK, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Air Selangor dan banyak pihak luas dan sebagainya telah menyusuri sungai tersebut, sehinggalah saya sampai ke satu tempat di Pajam, Sungai Pajam, di mana kita dapati ternakan, ada aktiviti ternakan. Dan juga di Sungai Batang Benar ada bau daripada sisa organik lah. Dan kedua-duanya dinilai Negeri Sembilan. Jadi saya nak merakamkan terima kasih kepada tim kami yang sebenarnya menyusur sungai, bukan tepi sungai, masuk dalam sungai itu mencari dan menghidu di mana bau yang busuk ni. Dan ini sangat susah sebenarnya kerana kedudukannya ialah 17 km di hulu muka saut. Dan saya selepas mereka jumpa tempat tu, saya datanglah. Saya tak basah, saya hanya duduk di tebing sungai saja. Begitu juga dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor pun ada, Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim pun ada di tapak ketika itulah. Jadi maknanya selepas kita dapat hal aduan tersebut, kita terus bertindak. Dan sebenarnya perkara ini sangat sukar untuk kita kawal selia sebab dia melibatkan antara negeri, juga antara pelbagai agensi, dan kami telah mengemukakan pandangan kami kepada pihak kerajaan bagaimana kita nak mengatasi masalah ni. Tapi yang penting ialah mereka yang disyaki itu telah ditangkap. Dan macam biasalah, mereka yang ditangkap itu mengatakan kami tak apa-apa, kami hanya basuh saja, basuh ladang, basuh
ini dan sebagainya. Jadi saya fikir isu pencemaran ini juga kita kena faham betul-betul bahawa di mana pun kita membuang bahan cemar tu, bahan cemar tu akan masuk ke dalam longkang akan masuk ke dalam anak sungai akan masuk ke dalam sungai besar. Dan besar kemungkinan anak sungai besar itu ataupun sungai besar itu di hilirnya ada muka sauk. Water intake. Ada loji rawatan air di sana. Okey, saya tertarik hati bila Datuk Seri sentuh tadi sebentar selalu tentang bukan mudah sebenarnya untuk mengawal pencemaran sumber air, terutamanya pencemaran sungai itu sendiri. Kerana bila kita bercakap tentang soal air, ianya berada di itu adalah kuasa kerajaan negeri. Tetapi apakah masanya sudah tiba barangkali Datuk Seri, kita melihat kepada satu dari segi perundangan barangkali di mana kuasa mengawal air itu sendiri mungkin lebih baik diletakkan di bawah kerajaan persekutuan daripada diberikan sebulatnya kepada kuasa itu kepada kerajaan negeri. Ya, air berkaitan dengan aktiviti pembangunan. Dan aktiviti pembangunan ini dari segi urus tadbirnya lebih baik di peringkat yang paling rendah. Kita tak boleh buat centralisation policy kepada aktiviti pembangunan. Nanti tidak berlaku pembangunan. Kita tidak nak yang berfikir tentang pembangunan apa nak dibuat di hulu Sungai Pajam ataupun di hulu Batang Benar itu ialah mereka yang bertugas di Putrajaya. Kita nak pihak kerajaan tempatan yang memikirkan, kerajaan negeri yang memikirkan tersebut. So, ini selaras dengan dasar decentralization of development. Ini polisi yang sangat besar. Kita tak nak buat central policy. Tapi yang penting, beberapa dasar utama itu perlu diselaraskan. Contohnya ialah kawalan pencemaran. Itu penyelarasan. Tak ada pihak yang boleh mencemarkan alam sekitar. Ada pihak yang idealistik. Saya sebutkan perkara ni. Katanya kita tutup semua yang ada di hulu muka sauk. Kalaulah kita tutup, kita terpaksa tutup bandar Semenyih. Kita terpaksa tutup aktiviti pembangunan yang ada di Nilai, di negeri seberang. Dan banyak lagi pembangunan yang di hulu muka sauk itu. Yang saya fikir kalaulah kita kaji betul-betul, kita tengok Google Maps malam ni, kita tengok mungkin ada lebih kurang 1 juta penduduk di hulu tu. Okey, bila kita sebut tentang penyelarasan, ini pun sesuatu yang menarik juga saya nak kongsi bersama dengan Datuk Seri. Mungkin daripada pemerhatian Datuk Seri sendirilah kerjasama daripada agensi-agensi yang mengawal berkaitan dengan air ini di peringkat negeri itu, apakah mendapat satu kerjasama yang cukup erat sebenarnya daripada negeri-negeri yang terlibat terutamanya? Ya, saya fikir setiap negeri sangat serius tentang isu sumber air. Dan saya mengalu-alukan kerjasama yang diberikan sangat serius. Saya tak menafikan hal tersebut. Ketika kita maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor, beliau dalam keadaan yang sepatutnya kuarantin macam saya ni keluar. Tuan nak pastikan yang hal tadi banyak orang netizen komplain kenapa Yang Amat Berhormat Menteri Besar turun ke tempat itu. Dia kata itulah sebab terasa tak nak lagi berlaku hal yang berlaku kira-kira sebulan yang lalu. Jadi saya fikir ini menunjukkan komitmen setiap pihak dan kita harus hargai komitmen ini. Yang nak kita tambah baik ialah dari segi penguatkuasaan. Contohnya kalau ada ladang ternakan, pihak yang mengausilia ladang ternakan itu perlulah pastikan yang aktiviti di ladang ternakan tersebut tidak mencemarkan. Dan kami di pihak kementerian, khususnya Jabatan Alam Sekitar yang ketika ini di bawah Kementerian KASA, dan kami aturkan supaya ada lawatan dan memang ada kompaun yang diberikan, ada denda yang diberikan, ada yang dibawa ke mahkamah. Tetapi itu tidak mendorong mereka itu tidak melakukan lagi, sebab itulah sistem yang ada di tempat itu. Dan kita pun menggalakkan penduduk tempatan menanam berternak haiwan dan seumpamanya skala yang besar. Tapi perkara yang tak dijelaskan ialah bagaimana nak proses ataupun nak adakan supaya ladang ternakan tersebut tidak mencemarkan. Contohnya kita mengadakan integrated organic farming contohnya. Najis yang terhasil itu boleh dijadikan sebagai baja. Dan ada juga sensitiviti. Orang kita dia kata kalau najis daripada baja daripada najis kemudian digunakan untuk tujuan tanaman, mereka tak nak beli tanaman tersebut.
Perkara macam ni harus kita fikirkan bagaimana nak atasi. Okey, Sedangkan di negara lain aktivitinya. Okey, Datuk Seri, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini. Kita bercakap tentang melestarikan sumber air demi kesejahteraan pengguna dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, bercakap tentang melestarikan sumber air demi kesejahteraan pengguna. Baik, isu yang juga ingin kita sembang-sembang di sini, Datuk Seri, kita tahu bahawa isu gangguan bekalan air ini sering kali berlaku dan apa yang berlaku di Selangor itu adalah sesuatu yang amat mengecewakan dan kadang-kadang menjadikan juga melihat bagaimana rakyat terpaksa menanggung akibat daripada gangguan bekalan air. Jadi perancangan dan juga tindakan pihak kementerian sendiri, apa yang boleh dilakukan sebenarnya, Datuk Seri? Saya nak maklumkan kepada Cik Syarkawi dan penonton semua, pada siang tadi kami telah mengadakan mesyuarat dengan Yang Berhormat Menteri dan perkara-perkara kementerian. Perkara-perkara yang akan kita sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam tempoh terdekat sebelum bajet 2021 ini. Antara perkara yang kami nak bina ialah memperbesarkan takungan TAPS, takungan air pinggir sungai ataupun TAPS. Kalau kita ingat, semasa berlaku insiden ini 3 hari yang lalu, sebahagian daripada penduduk di Bangi termasuk saya mendapat bekalan air. Ini kerana kita mendapat air daripada loji rawatan air Langat 2. Loji rawatan air Semenyih 2. Sedangkan pada masa yang sama yang berkapasiti 100 MLD, iaitu lebih kurang 400,000 penduduk lah yang mendapat air daripada Langat 2 ataupun Semenyih 2 tersebut. Yang selebihnya mendapat air daripada Semenyih 1, loji rawatan air Semenyih 1, yang dapat air terus daripada sungai Semenyih. Dan mereka ini kira-kira 600 MLD, lebih kurang dalam 2.5 juta penduduk pengguna air tidak mendapat air. Jadi pengajaran daripada sini, kalaulah kita ada banyak TAPS, takungan air pinggir sungai yang besar, ini membolehkan kita mendapat air dalam tempoh-tempoh ketika berlakunya pencemaran ataupun berlakunya air yang sangat sedikit, air yang sangat cetek, air tak cukup dan seumpamanya. Kalau kita tengok Google, di sebelah loji rawatan tu ada takungan besar. Jadi apa yang kita nak buat, takungan besar ni kita akan buat di Sungai Semenyih dan Sungai Selangor. Ini secara tak langsung akan membolehkan sekurang-kurangnya 15 hari kalaupun kita menghadapi masalah seperti ini, masalah sumber air tercemar itu tidak akan menjejaskan bekalan air. Itu nombor satu. Tapi untuk membinanya memerlukan lebih kurang 1 tahun ke 2 tahun. Kalaulah kita dapat biaya yang diperlukan, insya-Allah kita boleh memula tahun depan, akhir tahun depan kita dah dapat mengatasi masalah tersebut. Dan dalam rancangan Malaysia ke-12 kami meminta pihak unit perancang ekonomi untuk memberikan peruntukan ringgit Malaysia 2 bilion lah tujuan tersebut. Selain daripada itu, kita juga mesti, ini konsep yang selalu saya sebutkan, tingkatkan reserve margin. Margin simpanan kita itu mesti tinggi. Sekarang ni kita ada 1%. Maknanya tak sampai beberapa jam selepas ditutup loji tersebut, air dah tidak ada dalam paip. Kerana apa yang dihasilkan dalam loji terus disalurkan kepada pengguna. Kita nak supaya sebahagian air tersebut boleh disimpan di dalam takungan-takungan yang besar untuk takungan rawatan air. Jadi ada 2 takungan ni, satu takungan air mentah iaitu TAPS, satu lagi takungan air terawat iaitu reservoir-reservoir yang nak kita bina. Dan ini penting untuk saya sebutkan di sini juga, ketika berlaku hal ini, Putrajaya boleh bertahan sehari.
Jadi takungan air terawat di Putrajaya itu cukup untuk sehari. Bayangkan kita ada takungan yang boleh cukup 1 minggu. Okey. Dan ini bergantung kepada keupayaan apa yang disebut sebagai reserve margin. Maknanya logi kita harus ditingkatkan untuk tujuan tersebut. Dan inilah perkara yang akan kita bina. Dan kita telah mula berbincang dengan syarikat Air Selangor supaya mereka membina logi yang dirancang itu lebih awal daripada apa yang mereka rancangkan. Itu nombor satu. Nombor dua, kita nak mengurangkan NRW. Air yang bocor, air yang terlepas daripada sistem kita. Dan ini sangat penting. Di Selangor sekarang ni tahun lepas 29%, tahun ni naik 30%. Air yang hilang di jalanan, di dalam pipe yang bocor dan seumpamanya. Dan ini harus kita dapatkan. Kalaulah air tersebut ada, jadi teknologi kita katalah. Halo. Ya, ada gangguan. Okey, ada gangguan sedikit apa ni Datuk Seri. InsyaAllah saya percaya gangguan itu akan kita pulihkan sebentar lagi kerana ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya dan sebenarnya saya juga ingin berkongsi pandangan. Kita sedang berusaha sekarang ini untuk memulihkan apa ni hubungan Skype bersama dengan Datuk Seri. Halo Datuk Seri. Ada gangguan ya? Ya. Sekarang ni dah dengar dah okey suara Datuk Seri. Jadi teruskan Datuk Seri. Cik Syarkawi dapat suara saya? Ya, jelas. Okey. Kalaulah kita NRW dapat dikurangkan 10%, maknanya kita ada reserve margin extra 10%. Jadi ini strategi kita. Air dah ada, dah dirawat. Sumber airnya telah dirawat, kemudian telah berada dalam pipe. Dan pipe itu 30% hilang airnya. Jadi kalau kita kurangkan daripada 30% kepada 20% sebagai contoh dalam tempoh terdekat ini, secara tak langsung kita ada tambahan air 10% dalam sistem kita. Okey, satu ini lagi perkara yang mudah untuk kita laksanakan, tetapi kosnya sangat tinggi Cik Syarkawi ya. Betul. 1% tu mungkin belanja 1 bilion untuk kita belanjakan. Jadi ini perkara yang perlu difikirkan siapa nak bayar. Apakah pengguna hanya melihat saja apa yang syarikat air dibebankan, sebab yang terpaksa berbelanja adalah syarikat air. Okey. Isu ini pun penting sebenarnya Datuk Seri dibangkitkan juga semasa saya berbincang berkaitan dengan pencemaran sungai ini. Kewujudan kelang-kelang yang dibina berdekatan dengan sumber air ini pun sesuatu yang perlu dilihat secara serius oleh KASA sebenarnya. Jadi apa tindakan yang akan diambil oleh KASA untuk menjamin bahawa tidak ada lagi kelang-kelang, terutamanya kelang-kelang haram yang diwujudkan di pesisiraran sungai, di tepi-tepi sungai dan sebagainya yang boleh mengakibatkan berlakunya pencemaran air ini. Cik Syarkawi, saya tak berapa dengar suara Cik Syarkawi, tapi saya nak cakap sikitlah perkara yang saya rancang untuk cakap ni Cik Syarkawi ya. Bagi masyarakat saya fikir apa yang penting sekarang ni kita faham tentang pencemaran alam sekitar itu bagaimana. Pencemaran sungai itu bukan bermakna hanya dibuat oleh industri, ladang ternakan dan sebagainya. Mereka yang tidak menyambung kepada sistem pembentungan awam, mereka menggunakan septic tank. Mereka harus wajib untuk pastikan setiap 2 tahun dikosongkan septic tank itu. Sebab kalau tidak, septic tank mereka akan penuh, apa saja yang keluar daripada toilet mereka, rumah mereka akan straight masuk ke dalam longkang. Itu nombor satu. Jadi anda adalah pencemar alam sekitar kalau anda tidak mengosongkan tangki septic tank. Macam mana nak kosongan tangki septic tank? Dial IWK, dapatkan servis mereka. Dan itu haruslah dibuat dalam tempoh 2 tahun sekali. Itu cara untuk kita sebagai individu. Yang kedua, selain daripada itu, mereka yang ada kemudahan pembentungan awam di hadapan rumah mereka mesti menyambung kepada pembentungan awam tersebut. Kita berbelanja sangat besar untuk kita bina rawatan air kumbahan di contohnya di pantai di Kuala Lumpur tu harganya 1 bilion. Air yang sedang kita bina sekarang ni di Langat harganya 1.6 bilion. Jadi jumlah wang yang sangat besar ini harus dimanfaatkan dengan cara penduduk yang tidak menyambung kepada sistem pembentungan awam menyambung. Bagaimana anda tahu anda telah menyambung atau tidak? Kalau anda mendapat bil RM8 setiap bulan yang dihantar oleh IWK, maknanya anda menyambung. Kalau tidak, anda tidak menyambung. Jadi itu nombor satu. Jangan cari salah orang dulu. Cari apa yang kita boleh baiki sendiri. Ketidak kita tunjuk orang, tapi kita pun buat benda yang sama. Di samping itu, air basuhan daripada kilang, daripada kedai, daripada restoran
harus masuk ataupun mesti masuk dalam pembentungan awam. Sebab itu telah direka bentuk sedemikian rupa dan mereka harus pastikan sebelum masuk dalam pembentungan awam itu ada perangkap kita panggil fork, fat, oil and grease dipasang dan ini harus dipasang. Kalau tidak, inilah yang akan masuk ke dalam sistem pembentungan awam kita, merosakkan sistem pembentungan awam kita. Ada pihak yang disebabkan oleh mereka tidak masang grease, mereka telah divert, telah pindahkan pipe tersebut masuk dalam longkang. Ini juga akan mencemarkan alam kita. Sebab apabila longkang kita tercemar, masuk ke dalam anak sungai dan akhirnya sungai kita tercemar. Dan itulah benda yang berlaku. Dan ini menyebabkan sukar untuk pelbagai pihak di segi penguatkuasaan. Kita terpaksa memeriksa setiap premis. Kalaulah di satu kawasan itu ada 100,000 premis, kita terpaksa setiap kali memasang. Kecuali penduduk faham bahawa ini mencemarkan alam kita. Bagi pihak kata tak apalah, tak apa yang tahu. Kita mesti ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ya, mencemarkan alam kita ini adalah satu dosa yang harus kita fahami. Bukan boleh kita buat-buat sebab bagaimana yang saya sering sebutkan kepada Cik Syarkawi pun selalu dengar saya bersyarah hal ini. Dan yang terakhir yang saya fikir yang sangat penting juga ialah kita pastikan kita turut menyumbang. Contohnya, kita menyertai kumpulan ataupun kelab sahabat sungai. Dan kerajaan insya-Allah dalam tempoh terdekat ini akan melancarkan sahabat sungai ataupun sahabat sungai Malaysia dan pada masa yang sama 10,000 kilometer denai sungai kebangsaan. Ini projek besar. Bayangkan di sepanjang sungai kita tu ada denai. Denai ini trail dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayu mungkin orang lebih faham dengan denai. Di mana Cik Syarkawi dan saya boleh berbasikal, boleh jalan setiap petang. Dan ini secara tak langsung masyarakat akan berada di tepi sungai. Dan ini secara tak langsung akan menyebabkan mereka yang berhasrat untuk mencemarkan sungai akan terdorong untuk tidak berbuat demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Seri Engineer Dr. Zaini Ujang. Sayang sekali Datuk Seri masa mencemburui kita. Jadi mungkin dalam masa yang terdekat ini selepas Datuk Seri melalui proses kuarantin selama 14 hari di rumah ini, mungkin boleh datang ke studio kita untuk bercakap tentang isu ini, terutamanya untuk menyentuh tentang sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 yang akan disambut pada hujung bulan ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan insyaAllah Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.